Isu penggunaan sampah merupakan isu yang sering terjadi dan sukar untuk ditangani. Isu ini seolah-olah tiada penghujungnya. Penggunaan sampah ini dilakukan oleh setengah masyarakat yang mempunyai sikap negatif dalam diri mereka sehingga mereka sanggup untuk mencemarkan alam sekitar dengan membuang sampah merata-rata tanpa rasa bersalah. Menurut akhbar berita harian, penggunaan sampah menunjukkan peningkatan sebanyak 12,142 tan, itu sebanyak 1,0,75% pada tahun 2018 berbanding pada tahun 2005, iaitu sebanyak 19,000 tan. Selain itu, berdasarkan pada angka yang telah dikeluarkan oleh Perbadan Pengurusan Sistem Pekerjaan dan Pembersihan Awam, setiap individu dianggap menghasilkan 1,17 kg sampah dalam sehari pada tahun 2018 berbanding 0,8 kg pada tahun 2005. Berdasarkan laporan ini juga patusan sisa plastik meningkat 20% pada tahun 2018 berbanding pada tahun 2005, itu sebanyak 13,2%. Dalam hal memisahkan sampah untuk dikita semua, rakyat masih tidak peduli, iaitu pada tahun 2019 hanya beberapa ratus sahaja kalau kita semula di Malaysia. Selain itu, dalam hal menguruskan sampah, sebab kerja telah membelanjakan RM200,000 sebulan untuk menguruskan sampah di kawasan yang tidak dibenarkan. Pajak yang dikeluarkan oleh kerajaan ini bukan untuk semua negeri tetapi hanya untuk kawasan di Kuala Lumpur sahaja. Dasar alam sekitar negara merupakan dasar sosial. Dasar ini diwujudkan adalah untuk meneruskan kemajuan sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia melalui kesejahteraan alam sekitar dan juga pembangunan lestari. Selain itu, tujuan dasar ini diwujudkan adalah untuk mencapai alam sekitar yang bersih, selamat, sihat dan produktif bagi generasi masa kini dan juga generasi akan datang. Tujuan dasar ini adalah selaras dengan matlamat melestarikan sesebuah pembangunan di Malaysia. Tujuan kedua dasar ini diwujudkan adalah untuk memelihara kebudayaan dan warisan semula jadi yang unik dan pelbagai dengan penyertaan yang lebih berkesan oleh semua sektor masyarakat. Tujuan terakhir dasar ini ditubuhkan adalah untuk mewujudkan cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran yang lestari. Dasar ini mempunyai 8 prinsip utama. Yang pertama adalah pengawasan alam sekitar. Prinsip ini adalah bagi menghormati dan berhati-hati terhadap alam sekitar, standard moral dan etika yang tertinggi. Yang kedua pula adalah pemeliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam. Prinsip ini adalah bagi memelihara ekosistem semula jadi untuk memastikan keutuhan kepelbagaian biologi dan sistem-sistem sokongan. Yang ketiga adalah peningkatan berterusan kualiti alam sekitar. Prinsip ini adalah bagi memastikan peningkatan berterusan di dalam produktiviti dan kualiti alam sekitar ketika mengejar objektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Namun begitu, terdapat juga prinsip-prinsip lain di dalam dasar ini seperti penggunaan lestari sumber-sumber asli, membuat keputusan bersepadu, peranan sektor swasta, komitmen dan kebertanggungjawaban bersama, serta penyertaan aktif di dalam masyarakat antarabangsa. Dasar alam sekitar negara ini boleh diguna pakai untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pembuangan sampah dengan cara yang tidak betul, iaitu membuang sampah secara merata-rata oleh sesetengah komuniti yang tidak bertanggungjawab sehingga mencemarkan alam sekitar. Isu ini seolah-olah tiada penghujungnya kerana ianya berlaku secara berterusan sehingga ke hari ini. Jadi, melalui penubuhan dasar ini, ia dapat mengurangkan sedikit isu yang berlaku melalui pelaksanaan strategi yang terdapat di dalam dasar tersebut. Antara strategi tersebut ialah yang pertama adalah pendidikan dan kesedaran. Strategi ini dilakukan adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman yang lebih baik tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Dan dalam masa yang sama juga, strategi ini akan dilakukan secara menyeluruh dengan penggabungan penyebaran maklumat serta latihan selaras dengan cadangan-cadangan dalam agenda 21. Yang kedua pula adalah pengurusan berkesan sumber asli dan alam sekitar. Strategi ini adalah bagi memastikan perancangan yang lebih baik dalam menangani isu alam sekitar dan sumber. Kerajaan akan memulakan sistem petunjuk pembangunan mampan. Sistem ini mengandungi perekonan sumber semula jadi, pengauditan dan pengiraan kos alam sekitar. Dan yang terakhir pula adalah pencegahan dan kawalan pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Strategi ini adalah melalui pelaksanaan strategi sudah semestinya isu pembuangan sampah akan berkurangan dari hari ke hari kerana masyarakat mulai sedar tentang pentingnya penjagaan alam sekitar dan juga akan mendapatkan hasil alam sekitar yang bersih. Berdasarkan buku Mahbubul Haq iaitu mengenai kerangka pembangunan lestari, pembincangan yang terdapat dalam buku tersebut sangat berkait dengan isu pembuangan sampah. Dalam buku tersebut ada menyatakan bahawa pembangunan lestari bukan sahaja memberikan tumpuan kepada generasi masa kini, tapi juga perlu diberikan tumpuan kepada generasi yang akan datang. Jadi, persekitaran haruslah dijaga supaya sentiasa bersih kerana matlamat pembangunan lestari adalah untuk menghasilkan komuniti yang mempunyai kesihatan yang baik. Jika persekitaran tercemar, komuniti akan mudah untuk mendapat penyakit kerana menghirup udara yang kotor seperti bau sampah-sampah yang busuk. Sebagai contoh, dalam buku tersebut
tersebut ada menunjukkan bahawa pada tahun 1990, negara-negara OECD telah menghasilkan 9 bilion tan sisa pekerja termasuk 300 juta tan sisa yang berbahaya. Jadi dalam menghasilkan komuniti yang lestari, Mahbubul Haq telah memberi cadangan supaya negara-negara membangun, memperkukuhkan lagi program-program dan juga dasar-dasar yang telah dilaksanakan supaya hasrat untuk mewujudkan komuniti lestari dapat dicapai. Contohnya memberi latihan kepada masyarakat supaya mereka tahu cara untuk mengurus alam sekitar dengan cara yang betul tanpa mencemarkannya. Amalan pembuangan sampah dalam komuniti adalah disebabkan kerana masyarakat gemar membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya seperti di atas tanah dan juga di sekeliling tong sampah. Yang kedua adalah masyarakat gemar membiarkan longgokan sampah seperti bahan binaan lama serta juga perabot lama dibiarkan di tepi jalan begitu sahaja. Sikap komuniti apabila berada di dalam kereta, mereka gemar untuk membuang sampah keluar kereta. Dan yang terakhir adalah sikap komuniti apabila berada di pusat membeli belah. Mereka membuang sampah di celah-celah tempat duduk dan di tempat yang tidak sepatutnya apabila mereka berada di pusat membeli belah. Faktor berlakunya longgokan sampah di kawasan perumahan ialah yang pertama, pihak berkuasa tidak menyediakan kemudahan dan tempat yang lebih sesuai supaya sampah senang dibuang. Yang kedua, sikap tidak ambil tahu masyarakat dan mementingkan diri sendiri. Faktor yang ketiga ialah masyarakat kurang didikan sehingga menyebabkan longgokan sampah semakin berluasa di kawasan perumahan. Dan faktor yang keempat ialah sikap malas masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang betul. Pendekatan analisa isu sosial yang pertama iaitu persekitaran yang tidak bersih. Hal ini kerana persekitaran yang dipenuhi dengan sampah sarap dan juga didatangi oleh haiwan perosak seperti tikus dan juga lalat. Selain itu, kesihatan terjejas. Perkara ini berlaku kerana pembuangan sampah sarap yang tidak sistematik dan juga tidak terurus akan menyebabkan keracunan makanan, demam denggi dan juga taun. Selain itu, merosakkan pemandangan dan menjatuhkan imej negara. Kawasan yang dipenuhi dengan sampah sarap akan mengundang perspektif yang negatif dari pihak luar. Selain itu, berlakunya bencana alam. Kawasan yang membuang sampah di dalam longkang akan menyebabkan longkang tersumbat dan juga mengalir keluar. Contoh bencana alam yang akan berlaku seperti banjir kilat. Pendekatan yang seterusnya adalah disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri. Hal ini kerana kerajaan telah melakukan jutaan ringgit setiap tahun untuk memastikan isu ini dapat dibendung. Hal ini berlaku disebabkan sikap masyarakat yang memandang enteng terhadap masalah ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah menyarankan agar kita menggunakan pendekatan 5R iaitu reuse, rethink, repair, recycle dan juga rethink yang sebelum membuang barangan tersebut. Oleh itu, isu pembuangan sampah ini dapat dikurangkan dengan mengamalkan kaedah 5R itu tadi. Kesimpulannya, pihak kerajaan telah menjalankan pelbagai langkah untuk memastikan isu ini dapat dibendung. Namun sekiranya rakyat masih lagi tidak memberikan kerjasama, maka isu akan terus berlaku di negara kita. Dan akhirnya negara kita berkemungkinan menjadi negara yang